Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin Asyrafil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur sama-sama hari ini dalam tazkirah zuhur, insyaAllah. Oleh kerana kita berada di bulan haji dan di ambang hari Arafah dan juga hari Qurban, kita hari ini tazkirah di sekitar haji dan Qurban, insyaAllah. Dan kita sahabat-sahabat yang bertolak dah ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, kita doakan mereka semua dapat haji mabrur, insyaAllah, dan balik semula, insyaAllah, bertugas seperti biasa, selamat bersama dengan ahli keluarga dan sahabat anda, insyaAllah, termasuk sahabat kita Razak, ya. Yang lain-lain lagi lah, ya. Alhamdulillah, jadi bila sebut bab haji, memang dalam Quran ada surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj. Dan bila sebut haji pula, tak boleh pisah daripada korban. Kedua ni disebut dalam surah Al-Hajj. Dan haji dan korban ni pula tak boleh dipisah daripada Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Jadi dalam Quran ada surah Ibrahim, tapi tak ada surah Ismail, tak ada. Surah Ibrahim saja, anak masuk dengan bapa sekali. Jadi kalau gitu, cuba kita tengok surah Ibrahim dulu. Apa ada dalam surah Ibrahim? Siapa nama Ibrahim ni? Angkat tangan. Tak ada. Tak ada seorang nama Ibrahim. Nasib baik ni. Kalau ada nama lain, kena tanya tadi. Baca kat cerita Nabi Ibrahim. Tidak. Ismail, ada nama Ismail? Ismail betul tak? Dua-dua. Kalau perempuan pula, Hajar. Tak nama Hajar? Ada? Siti Hajar. Mak kepada Nabi Ibrahim. Kena baca cerita Hajar. Baik, surah Ibrahim ialah surah ke-14, ya. Kita jumpa sikit, kita tengok yang cerita Nabi Ibrahim dalam ni. Mula-mula start dengan cerita Nabi Musa. Cerita Nabi Musa ni memang banyak kita jumpa dalam Quran lah. Seperti yang kita pernah sebut bulan lepas lah. Nama Nabi Musa sebut dalam Quran, ingat berapa kali? Nama Nabi Musa yang paling banyak Nabi nama diulang sebut Quran ialah Nabi Musa. Saya sebutkan bulan-bulan yang lalu lah, bulan lepas, bulan lepas. Berapa kali? Agak-agak berapa kali? Ya? 70? 100 lebih. 156 kali. Nama Fir'aun pula 74 kali. Makna Fir'aun pun hebat juga. Dalam Quran sebut macam mana? Hebat dari segi kerana jahat. Kerana zalimnya Fir'aun tu, sehingga dia lambang kezalimannya. Jadi Allah nak mengingatkan. Sebab itu sekarang pun ada Fir'aun di Mesir. Bukan Fir'aun yang dalam museum tu, memang orang jadi macam Fir'aun. Kemudian Fir'aun ni punya dahsyat, ya? Fir'aun yang zaman Nabi Musa tu, walaupun dia mati tenggelam dalam laut, tapi tubuhnya Allah campakkan ke darat sehingga orang boleh tengok hari ni. Dan siapa nak tengok tubuh Fir'aun kena bayar. Kata bayar RM20. Mana hebat tu kan? Sampai dia mati pun dia pungut duit orang kan? Itu masuk museum Fir'aun. Masuk museum Fir'aun tu dah ambil satu tiket dah. Kemudian nak tengok jasad Fir'aun tu pula, kena tiket lain pula tambah. Dululah, sekarang saya tak tahu lah. Sekarang pasal yang jaga Mesir pun Fir'aun. Itulah Abdul Fattah, Jenderal Abdul Fattah Sisi. Baik, jadi kita nak balik kepada Nabi Ibrahim, nak cari dalam surah Ibrahim ni. Ini dia firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Kita ambil 3 ayat ni. Ayat dalam surah Ibrahim daripada ayat 25. Dan ingatlah, kata Allah, yakni hai Nabi Muhammad lah. Pasal ni ayat itu bukan Nabi kan. Ketika Nabi Ibrahim berkata atau berdoa lah ni, ya Tuhan, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini aman sejahtera dan jauhkanlah aku dan anak-anakku daripada menyembah berhala. Sesungguhnya ya Tuhanku, berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan orang. Kerana itu maka siapa ikut aku, yang ni ikut aku ke jalan Islam ni, maka dia masuk golonganku, dan siapa yang melawan aku, menderhakai aku, kata Nabi Ibrahim, maka dia, engkaulah Tuhan yang maha pengampun lagi mengasihani kalau mereka bertaubat. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan daripada zuriat keturunanku, mana daripada Nabi Ismail lah, di lembah yang tidak punya tumbuh-tumbuhan atau yang kering kuntang, tak ada air, di sisi rumah sucimu. Mana masa dia datang tu tak ada rumah suci lagi lah, yang dibangun kemudian lah. Ya Tuhanku, hendaklah mereka itu nanti, anak cucuku itu mendirikan salat, dan jadikanlah hati-hati manusia condong kepada mereka itu untuk datang, makna ke bumi yang kering tadi itu, dan berikanlah rezeki kepada mereka dari buah-buahan, tentulah dengan tumbuh-tumbuhan pokok-pokok lah, supaya mereka bersyukur. Itu cerita dalam ni. Kemudian ada di bawah lagi tu, alhamdulilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Itu cerita kemudian dia dapat anak, dia bersyukur kan dapat anak Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Itu dalam surah Ibrahim. Jadi kesimpulan dalam surah Ibrahim ni, Allah nak ceritakan Nabi Ibrahim. Di situ kita dapat faham seluruh Nabi Muhammad SAW ingat akan peristiwa yang Nabi Ibrahim, bila Allah tempatkan dia di negeri yang tak ada tumbuh-tumbuhan tadi, maksudnya negeri Mekah lah. Wadin, di mana wadi, di mana lembah, valley ya. Makkah tu dia merupakan valley di antara bukit ya, sebelah sini jabal, kemudian tanah rendah, kita kata lembah lah. Tapi biasanya lembah ni ada air, yang ni lembah tak ada air, kering, kering kuntang kata orang tu, tak ada tumbuh-tumbuhan. Kemudian dengan doa Nabi Ibrahim tadilah Allah perkenankan, Allah memberikan rezeki daripada buah-buahan tadi itu, maknanya tumbuhlah kemudian pokok-pokok tumbuh-tumbuhan di situ, dan pokok tak akan tumbuh melainkan mesti ada air. Karena itulah maka Allah telah menganugerahkan air yang terbit daripada bumi, yang hari ini dikenali daripada dulu sebagai Zam-Zam, air Zam-Zam. Di makna siapa yang tak pernah minum air Zam-Zam lagi angkat tangan. Kalau orang mas tak pernah minum air Zam-Zam lagi, memang kena berhenti ya. Jadi tembaga. Mas duk angkut air Zam-Zam kan. Dan hari ini air Zam-Zam pun boleh dibeli di mana-mana kan. Baik. Mana air Zam-Zam tu, air yang terbit ketika tadilah kisahnya Nabi Ibrahim AS. Panjanglah Nabi Ibrahim ni kisahnya. Bermula dia jadi Nabi, jadi Rasul, bukan di Mekah, bukan di Palestin, tapi di negeri kira-kira hari ini Iraq, kawasan itulah, sekitar itulah, utara semenanjung tanah Arab, yang dipanggil bumi Kanaan ketika itu, Ardul Kanaan, yang rajanya sangat zalim, dan rajanya juga sebenarnya pengikutnya penyembah berhala lah. Zaman-zaman dulu orang menyembah berhala lah banyak ni kan. Dia percaya Tuhan juga, tapi tak nampak, jadi dia lambangkan Tuhan tu dengan gambaran-gambaran dia imajinasi, dia khayalkan, lalu disembah mereka. Allah utus kepada kaum ini dulu, kaum Nabi Ibrahim itu, dan itu dikisahkan dalam surah lain, ada beberapa surah lagi lah.
Antaranya kita boleh jumpa dalam surah Safat, selepas surah Yasin. Nanti kita jumpa lah. Yang dalam berdakwah tu Nabi Ibrahim ni berdialog dengan pemimpin-pemimpin mereka. Tapi mereka kalah dialog pun, tak boleh berhujah pun, tak nak jugalah terima seruan agama, ajak mempercayai Tuhan saja Allah yang wajib disembah. Akhirnya Nabi Ibrahim kata, tak apa, nanti aku tahu macam mana nak buat. Bila dah dialog tak mau juga, berhujah macam-macam itu semua tak mau terima juga. Dan mereka pun tak ada hujah pun bila dia ajak untuk mubahalah. Mubahalah tu maknanya cabar. Kalau mu kata mu ajaranmu betul, mu sanggup dihancur, dimusnahkan Allah. Kalau aku kata aku punya betul, tapi aku punya tak betul lah, maknanya aku kata betul tapi tak betul, aku sanggup Allah hancur aku. Tak berani pula dia mubahalah. Takut mata dia tahu dia tak betul. Akhirnya Nabi Ibrahim nak menarik perhatian mereka. Maka pada satu ketika, satu malam, Nabi Ibrahim pecahkan berhala-berhala yang ditempatkan dalam rumah berhala yang terbesar di bandar negeri berkenaan tu. Jadi pagi esok bila mereka nak pergi ke rumah berhala tu, mereka tengok dah hancur ni, berkecai. Tapi satu yang terbesar dia tak bagi pecah. Jadi bila akhirnya mereka tangkap dia, dan soal siasat dia kata, tanya aku apa? Siapa yang pecahkan berhala tu? Mu tanyalah tu, yang tersegam besar tu. Dah kamu kata dia tu Tuhan yang kamu sembah, mesti dia tahu, takkan dia tak nampak. Jadi mereka pun tahu pula mana nak dia nak bercakap kan, tanya berhala tu. Jadi lagi marahlah mereka dengan cara Nabi Ibrahim, hujah mereka begitu. Tak boleh nak apa-apa lagi lah, melainkan tangkap hukum. Akhirnya dijatuhkan hukuman, dibakar dalam api. Dengan cara dibina tempat tinggi, dibawa naik ke menara atas gitu, lalu dicampak dalam api ke bawah. Tapi dia tak mati, tak cedera pun. Itu mukjizat Allah bagi Nabi Ibrahim, iaitu dibakar tak berkesan apa-apa, kerana Allah tak bagi api itu bakar dia. Dalam Quran, dalam ayat lain Allah kata, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami perintahkan, wahai api, mu jangan bakar dia ni, mu bagi dia selamat. Dan api itu jangan bakar dia, jangan hanggus dia, dan jadi dia bardan, sejuk. Dia sejuk pula dulu dalam api. Keluarlah dia. Lepas itu dah habis timbunan api menyala jalan, tengok berjalan elok je, tak ada apa-apa. Lagilah marah mereka. Tapi dah tentulah tak boleh buat apa dah. Lazimnya mestilah mati. Dia campak ke bawah, dah patah tengkuk pun mati dah. Ini hangus tak hangus pula. Maka dia meninggalkan. Akhirnya dia tak apa, aku pergi negeri lain lah. Itulah dia bergerak daripada sebelah negeri nanti menuju ke sebelah barat. Itulah pergi ke bumi yang hari ini namanya Jordan. Dari Jordan pergi ke Palestin. Dari Palestin pergi ke Mesir. Dari Mesir balik ke Palestin. Dari Palestin kemudian Allah suruh dia pergi bawa anak kecil bersama isterinya Hajar ke bumi ini, biwadin ghairi zara'in tadi ni. Perintah Allah. Itulah ujian kepada Nabi Ibrahim. Dah kena bakar. Kemudian pergi mengembara jauh pula. Jalan dulu tuan-tuan, jalan tahu dia kan, naik unta je lah. Ataupun jalan kaki pun juga kot. Tak ada cerita pula bahawa dia terbang, Allah bagi dia mukjizat macam dah, dia memang berjalan. Makna hebatnya orang dulu berjalan kan. Kalau daripada Palestin tu pergi ke Mekah tu, distance atau jaraknya, kita ambil Baitul Maqdis, itu pusatnya kan, sampai ke Mekah kira ada dekat 2000 kilometer. 2000 kilometer, 2 kali lipat daripada Bukit Kayu Hitam sampai Johor Bahru, patah balik lagi. Itu pun tak ada lagi 2000 kan, tak ada. Dari Bukit Kayu Hitam nak sampai ke Johor Bahru berapa ratus kilometer? Lebih sikit lah kot, dalam 700 lah kasan. Tu je, 700 kilometer. Jadi kalau 3 kali lipat lah, 3 kali pergi balik, baru sama dengan daripada Baitul Maqdis pergi ke Mekah. Tapi memanglah Allah bagi manusia dulu daya kekuatan fizikal lebih hebat kan, ya.
Jadi itulah ya, kemudian sampai di sana, air tak ada, apa pun tak ada. Isteri dia kata, pasal apa tinggalkan saya kat sini? Adakah ini kerana nak pisahkan dia dari madu? Dia dari madu. Nabi Ibrahim ni, dia apabila pergi ke Mesir tadi, bawa isteri dia yang pertama itu Hajar. Sampai di sana, isteri dia nak diganggu oleh seorang pembesar di Mesir tu. Tiba-tiba malam tu dia termimpi pula yang isteri Nabi Ibrahim ni, maknanya satu lembaga jadi macam satu lembaga besar nak terekam dia. Allah dia takut. Dia kata ini bukan orang biasa ni. Maka dia kata kamu balik ke Palestin, aku hadiahkan seorang wanita. Dia dulu hadiah wanita lah kan. Itulah sebagai akhirnya jadi isteri Nabi Ibrahim lah, itu Sarah daripada Mesir tadi kan. Jadi sama-samalah di Palestin tu. Jadi Hajar kata, adakah pasal nak pisahkan dia? Nabi Ibrahim kata, ini perintah Allah. Lepas dia kata macam tu, dia pun pusing belakang terus balik ke Palestin. Dia tinggal anak dia, ini perintah Allah, dengan isteri, anak yang masih menyusu. Bila habis bekalan, apa pun tak ada lagi. Tapi Allah dah rancang lah. Nak jadi perbuatan semua, Allah dah atur daripada awal dah, nak jadi kisah untuk pengajaran. Tengok Allah bagaimana nak menjadikan bumi yang kering kuntang, yang ditinggalkan oleh manusia yang pertama. Dulu dah ada dah manusia situ, tapi mungkin generasi masa itu sikit lah kan. Sebab apa? Manusia yang pertama dulu Adam lah, Nabi Adam dengan isterinya Hawa, yang diriwayatkan juga dipertemukan Allah di kawasan bumi berhampiran Mekah lah. Sebab itu bila kita pergi ke Mekah, kita pergi Arafah, Jabal Arafah ya, dipanggil di sana, ada naik atas bukit itu dipanggil Jabal apa? Dia namakan Jabal Rahmah, dikatakan. Daripada kita cerita lama kita kitab dulu lah. Jadi bukanlah 100% boleh diyakini, tapi boleh juga diterima pakai. Maknanya selagi tak bercanggah lah. Yang penting Allah turunkan Adam dan Hawa. Kemudian akhirnya mereka bertemu. Dikatakan di Jabal Arafah itulah ditemukan mereka, sebab Arafah itu dalam bahasa Arab makna berkenalan balik. Kemudian nama pula puncaknya Ar-Rahmah, Jabal Rahmah. Kerana atas rahmat Allah lah mereka bertemu. Sebab itu maka jadilah kawasan itu sendiri Arafah, dan kemudian Makkah tempat suci yang disebut Al-Mash'aril Haram. Dan Allah perintahkan di dalam kisah-kisah riwayat kitab terdahulu, dan Quran pun ada sebut, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka. Rumah pertama menyembah Allah, rumah suci menyembah Allah yang pertama di bumi dibangun di tanah Bakkah yang diberkati. Dan Bakkah itu bumi Mekah itulah, yang kemudian dipanggil Makkah. Jadi sesuai dengan cerita tadi, tapi tak, manusia pertama dah tak ada dah, binasa, hilang, hancur. Terutama zaman topan banjir besar zaman Nabi Nuh AS. Lahirlah generasi baru manusia selepas itu dari mereka yang diselamatkan Allah dalam bahtera Nabi Nuh, seperti yang Quran sebut dalam surah Yasin, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Merujuk kepada Allah kata selalu tanda lagi kebesaran kuasa Allah, iaitu kami telah membawa zuriat Bani Adam tu selamat berada di atas bahtera Nabi Nuh, yang penuh syarat, mana dengan seperti yang dikisahkan, penuh syarat dengan segala macam ada dalam kapal tu. Hayawan-hayawan berpasang-pasangan diperintahkan suruh bawa dalam kapal tu, bawa itu, bawa ini, semualah. Akhirnya hasil tumbuh-tumbuhan, benih-benih segala macam ada. Lepas tu lahir generasi yang kedua, dan membiak pada zaman Nabi Ibrahim AS. Itulah tadi, maka Nabi Ibrahim diutuskan kemudian, dan itulah kisahnya tadilah, diutus Allah balik, mu pergi tu bumi yang kering kuntang, yang dulu di situ pernah dibina rumah Allah yang pertama. Maka mereka inilah Ibrahim AS dan anaknya yang kemudian dah dewasa, diperintah Allah mendirikan semula bangunan itu. Ini disebut dalam Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Mana dua-dua, dia dan anak dia membina semula bangunan rumah suci itu. Yang itulah
yang Allah kemudian yang Nabi Ibrahim mendoakan tadi, bila dah terbangun rumah ni, dia mendoakan, dia kata supaya manusia datang ramai-ramai nanti tertarik hati untuk datang ke sana, dan Allah memberikan rezeki. Maknanya dengan air Zam-Zam tadi, balik kepada cerita Hajar dengan anaknya tadi Ismail, bila dia kehabisan bekalan, mereka berdua je ni, dua anak je. Berlari-larilah si ibu daripada hujung kaki bukit Safa ke kaki bukit Marwah, yang hari ni kita melakukan amal sa'i bila kita umrah atau haji, ya. Tiba-tiba dah ulang alik lari hujung ke hujung sana, ke pangkal ke sini, sebelah sana sebelah sini tadi tu, terpancahlah air daripada bumi. Itulah yang kata Zam-Zam. Zam-Zam, ada riwayat mengatakan dia terkeluar dari mulut Hajar tu Zam-Zam ni, Zam-Zam ni. Bukanlah Zam-Zam yang macam kereta 40 jamun tu, itu pada yang nak buka pintu gua tu, yang Piramli kata. itu bukan Zam-Zam. Yang ni Zam-Zam, makna maksudlah dia air tu nak tahan air tu, nak raup air tu lah, macam kita kan. Sejak daripada air terbit tadi tu, maka orang-orang yang lalu lalang dengar cerita lah, dia kata dekat lembah sana tu ada air lah sekarang. Maka ramailah orang singgah mengambil air, bertukar-tukar dengan bahan makanan. Akhirnya mereka pun tinggal bernegeri di situ, berniaga, bernegeri, bertanam tanaman. Datanglah tumbuh-tumbuhan tadi tu. Kemudian datanglah suku Arab dari kaum Jurhum namanya, dari negeri Yaman di selatan Arab Semenanjung tu, menetap di Mekah tadi, menikahlah dengan keturunan daripada Nabi Ismail tadi ni. Maka lahirlah kaum Arab Quraisy yang kemudian melahirkan Nabi Muhammad SAW. Itu panjang cerita, ya kan. Jadi itulah doa Nabi Ibrahim tadi, ya, menjadikan maknanya orang datang ke sana, dan jadilah negeri Mekah tu kunjungan orang. Dan Allah perintahkanlah mereka dua beranak mendirikan rumah Allah itu semula, yang dinamakan Baitullah atau Kaabah, atau kemudian dikenal kemudian dengan Al-Masjidil Haram. Kemudian Nabi Ibrahim diperintah Allah bila dah membangun rumah tadi tu, rumah Kaabah tu, supaya menyeru orang menunaikan haji. Mari kita tengok dalam surah Al-Hajj pula. Itu sekali tadi surah Ibrahim, sekarang surah Al-Hajj. Dalam surah Al-Hajj ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah 20 ayat 26. Wa iz bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. 26. Dan ingatlah hai Muhammad, turun Nabi. Jadi Allah suruh Nabi ingat cerita-cerita dulu ni, cerita Nabi Ibrahim lah. Ingatlah wahai Muhammad, ketika kami, kata Allah, menetapkan tempat bagi Nabi Ibrahim di tempat terletaknya Al-Bait, ini rumah Allah tadi lah, makna Baitullah tadi tu. Dengan kami merintahkan kepadanya, janganlah kamu mensekutukan aku dengan sesuatu pun. Nabi Ibrahim membawa agama tauhid kan, diulang cerita tu. Dan bersihkan rumahku, rumah suciku ini, untuk orang-orang yang datang tawaf atau mengelilinginya, dan juga orang yang mendirikan salat, rukuk dan sujud di dalamnya atau berhampirannya. Kemudian wa'adzin fil nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Lepas Allah perintahkan tadi Nabi Ibrahim yang suruh Nabi Muhammad SAW ingat peristiwa itu. Nabi Ibrahim mengisytiharkan supaya dibangunkan agama tauhid di kawasan itu, dan kemudian di kawasan rumah ibadah tu orang datang tawaf. Maka kata Allah, dan ingat dan perisytiharkanlah olehmu, yakni hai Ibrahim, kepada sekalian manusia akan kewajiban haji itu. Haji itu makna menziarah Baitullah. Yang kata haj itu makna menziarah rumah Allah itu, itulah kata haji tadi. Itu makna perkataan hajja yahujju, makna ziarah Baitullah.
Yaitu kerijalah, nescaya kamu akan disahut seruanmu itu oleh orang-orang yang datang dengan berjalan kaki, dalam keadaan berjalan kaki, atau dalam keadaan menunggangi unta yang kurus. Kerana jauh sangat perjalanan, unta jadi kurus. Atau memang setengah tafsir mengatakan memang dari awal unta yang dipilih untuk berjalan jauh ni yang kurus, sebab dia tahan. Kalau unta gemuk, unta tahan laju. Gemuk dia berhenti sekejap kan. Letih juga. Jadi unta kurus ni, ya'tina min kulli fajjin amik, mereka itu yakni unta yang kurus tadi datang dari berbagai pelosok yang jauh. Itu cerita Nabi Ibrahim, diperintah Allah mengisytiharkan haji, dan Allah memberi jaminan akan disahut seruanmu oleh manusia. Nabi Ibrahim kata, macam mana saya nak seru orang seluruh ramai manusia di mata kata ceruk. Lalu dia pun didatangi oleh Jibril, suruh dia menyerukannya, engkau naik tepi Jabal Khubais tu, mana berhampiran Kaabah. Lalu dia pun isytiharkanlah kewajiban haji. Maka diriwayatkan dalam tafsirannya, dikatakan maka Allah kemudian menyampaikan seruannya itu kepada sekalian manusia. Pasal An-Nas ni sekalian manusia, melalui masa itu manusia tak habis, tak ada semua banyak lagi, tapi mana seruan tadi Allah sampaikan didengar oleh tulang-tulang sulbi kaum lelaki Bani Adam, dan masuk pula seruan itu, suaranya sampai ke dalam rahim wanita dari kaum Hawa. Jadi maknanya seruan haji ni sampai kepada seluruh manusia melalui mana alam roh lah tadilah, masuk ke dalam tulang sulbi ni kaum lelaki lah ya, mana wanita ada rahim, ke dalam rahim wanita. Jadi bermaknanya tiap diri manusia, tak kira apa bangsa kaumnya, seruan haji itu dah sampai. Makna untuk menziarah tanah suci. Cuma bila Allah tak membukakan ruang untuk hidup mereka menjadi orang Islam, maka tak datanglah mereka ke Mekah itu. Yang dah Islam pula bergantunglah pula kepada keupayaan mereka, dan dibuka hidayah pula untuk mereka menunaikannya. Bukan makna semua orang Islam pun, maknanya dia tahu rukun Islam ni, rukun yang kelima ni, wajib haji atas orang yang berkemampuan. Sebab dalam Quran kata hajjul baiti man istata' liman istata'a ilaihi sabila. Dalam hadis pun sebut macam tu. Haji ni wajib atas orang yang berkeupayaan sampai ke sana, ke tanah suci tu. Pasal dia nak menziarah tadi. Kalau tak ada keupayaan, maka keupayaan itu diterjemahkan pula dalam bentuk satu makna perjalanan, mampu pada sabil tu, perjalanan nak sampai ke sana tu makna ada kenderaan. Kalau tak ada kenderaan pun boleh jalan kaki pasal dekat. Kalau jauh macam mana jalan kaki kan? Sebab tu dalam ayat ni disebut dua jenis, datang jalan kaki atau dengan pengangkutan. Cuma zaman tu unta, sekarang ni kereta, kapal terbang, kapal laut ya. Jadi bila dikatakan istita'ah, berkemampuan, orang yang dah nak masuk nak haji, dia tahu lah kan, ambil kursus saja dulu. Mana orang yang mempunyai kemampuan, satu kemampuan untuk perjalanan, makna cukup duit, tambang, itu yang kena simpan tambang haji tu, atau di mana-mana tak kira lah. Memang pun ada kenderaan pula, banyak aman pula perjalanan untuk menyampaikan tadi tu. Satu lagi kemampuan tubuh badan. Pasal apa? Nak menunaikan haji ni, nak bergerak, meninggalkan negeri kita mana jauh begitu, atau dah sampai sana. Kerana ibadah haji ni ibadah perbuatan anggota tubuh badan. Tawaf, sa'i, ya, pergi duduk di Arafah, bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar jamrah, semua tu adalah perbuatan yang memerlukan gerak-geri fizikal. Jadi di situlah. Tapi ada orang yang dah cukup kemampuan, cukup ini semua pun, tapi kalau Allah tak tolongkan dia lagi, dia tak nak pergi Mekah. Aku tak nak lagi pergi Mekah. Dia kata, nantilah tua besok. Dah tua-tua pun aku tak larat dah. Udah tak pergi lagi ke Mekah. Atau dah pergi ke Mekah tu, sampai-sampai pun dia fikir nak balik je. Ini saya ada pengalaman satu orang tu, saya memang kenal dia lah. Dia pergi ke Mekah dengan mak dia.
Dia ni kira orang besar lah, pegawai tinggi kerajaan lah. Dia jadi duta dalam beberapa negara. Tak boleh dia nak balik. Dia kata tak boleh duduk sini. Mak dia kata mana boleh, kau belum ni lagi, kita kena habiskan haji. Terpaksa jugalah habiskan, ikut-ikut tu je lah. Tak nak dia menunaikan haji. Orang dia kata tak boleh, ni susah sangat, macam-macam lah, payah lah, gitu gini semua. Dia tengok macam ni, dia kata orang Arab, padahal yang buat haji tu bukan orang Arab saja, banyak-macam kaum kan. Macam mana Allah tak bagi petunjuk lagi ke dia lah. Dah mati dah, mudah-mudahan Tuhan ampuni dah. Dah masa mati tu dia dah Tan Sri dah masa tu. Orang Negeri Sembilan. Ya kebetulan lah, orang Negeri Sembilan bukan semua orang macam tu. Siapa orang Negeri Sembilan? Ada? Negeri 10 tak? Tak masalah. Saya pun berbesan orang Negeri Sembilan. Salah seorang lelaki saya menikah anak orang Negeri Sembilan. Jadi elok je pun. Okey, jadi itulah cerita haji. Kemudian Allah kata mereka yang pergi haji itu macam-macam boleh nampak manfaat, boleh dapat. Liyashhadu manafi'a lahum. Mereka akan dapat menyaksikan berbagai manfaat. Manfaat tu yang nampak, yang tak nampak, yang maknawi, yang abstrak, yang intangible kata orang tu, dan yang nampak, yang tangible. Macam-macam boleh tengok pengalaman di semua. Sebab bila ke Mekah ni memang dapat pengalaman macam-macam. Pengalaman tengok manusia, berbagai kaum dan bangsa. Dulu kita ingatkan orang Islam ni, orang Arab, orang Pakistan, India lebih banyak. Kalau bila tengok sana, Jerman, American, orang Eropah lah, macam-macam ada semua kan. Macam tu. China, macam-macam lagi. Tibet. Itu satu hal. Kemudian kita tengok pula makna suasana di sana tu. Dalam keadaan manusia ramai, macam-macam orang boleh. Ada orang boleh tidur atas tanah gitu aja, atas batu gitu saja. Tak ada apa-apa pula. Tak ada pula dia gaduh gatal kaki tangan apa semua. Makna macam-macam. Ada yang duduk di hotel bintang 7 pun tapi bengkak kaki, bengkak betih macam-macam. Macam-macam cerita. Pengalaman-pengalaman semua tu. Macam-macam lagi lah. Pengalaman emosi. Elok aja. Suami isteri masa nak pergi telefon kira selalu panggil ling je. Panggil daling lah kan. Daling tu pendekkan ling lah. Macam yang dalam TV sebenarnya. Ling. Ada seorang perempuan ustazah panggil suami dia ling dia. Maka main dia ling. Ingat aku, mula-mula ling, lala sampai ling. Tiba-tiba sampai ke Mekah. Dah mula macam. Bukanlah saya nak salahkan siapa-siapa, tapi makna nak ceritakan macam tu. Kebetulan masa tu saya naik haji bersama dengan JKM. Orang ramai lah JKM ni kan. Jabatan Kebajikan Emas kan. Dan mereka ni pun orang ramai lah. MAS. Dan kebetulan saya diminta jadi penasihat oleh JKM masa tu. Ramai juga, maksud saya ingat dalam ratus-ratus orang gitu. Lepas tu berkelahi. Jadi saya sebagai penasihat ni kenal juga bagi nasihat gini-gini. Lama-lama tak bertegur langsung. Sampai pergi Arafah. Balik Arafah. Lah saya dipahamkan balik ke Malaysia bercerai. Saya nak tak sebut orang negeri apa. Kalau negeri mana kan jadi lain macam lah. Itu pengalaman dia kata macam mana. Masa pergi kemarin bukan main rapat. Dah ada anak dah. Dia panggil daling. Itu orang muda. Yang ni pula orang tua pula. Orang tua lah, umur dah kira 60-an kan. Dekat 70. Tapi okey lagi lah, suami isteri ni lah. Elok je. Sampai di Mekah, mula balah. Kelahi itu semua tak kenal. Saat isteri macam ni, saat suami dan ni. Balik daripada Mekah, bercerai. Umur dah dekat 70. Anak-anak dia besar-besar lah, cicit semua kan. Sampai mati. Sampai mati tak balik dah. Saya kebetulan tu memang rapat lah masa ada bau-bau bacang dengan saya lah. Tapi dua-dua dah meninggal.
Dia orang balik tu pisah duduk di tempat di Selayang tu. Yang nenek tu rumah pondok lain, pondok lain. Sebelum ke Mekah tu bayangkanlah, hidup dah sampai 60 dengan mereka 70 tahun. Sampai ke Mekah dia berkelahi. Itu sebab ada minggu lepas keluar dalam surat khabar, dalam internet, dalam TV mana kan. Sekarang ni haji, tabung haji dia memang bukan sekarang, dah beberapa tahun ada kaunselor. Ada counselling untuk beri counselling kepada orang yang pergi ke sana tu, berubah makna emosi. Suami marah ke isteri, isteri marah ke suami. Silap sikit je. Mula janji, orang ramai kan. Dia kata nanti habis saja sembahyang malam ni, kata yang si isteri pula, kalau orang belah utara dia panggil cik dia kata, cik tunggu tang tiang pintu situ. Orang ramai kan, lah sekali baru datang kan. Yang suami dia pun ingat tiang tadi tak mana, tak jumpa cari. Bila tak jumpa cari, dah tunggu sampai sejam, balik-balik, mulalah marahlah. Biasa macam tu. Saya nak tanya orang yang dah pergi haji, suami isteri angkat tangan saja. Ada ni yang dah pergi menunaikan haji tapi suami isteri. Suami isteri, seorang lagi? Dua. Okey semua kan? Tak pernah bergaduh-gaduh? Alhamdulillah, bagus tu. Tapi memang ada satu kawan saya tu pula. Kawan saya tu, dia pergi ke Mekah, isteri dia tak nak ikut. Isteri tak nak ikut. Dari segi gaji, isteri dia lebih besar gaji daripada dia. Walaupun sama-sama keluar Universiti Melaya, tapi dia dapat peluang bahagian ekonomi. Isteri tak nak pergi. Tapi dia nak pergi juga, si suami ni. Tak apa sangat. Lepas tu dia pergi sampai ke Mekah tu, di mana dia sembahyang kat Masjid Haram, dia nampak ada orang perempuan manang dia. Perempuan sembahyang hari ni dekat hujung mana-mana, perempuan tu tengok dia juga. Dia ni pergi seseorang lah. Isteri tak ikut dia. Sampai 3-4-5 hari, siapa pula dia kata perempuan ni? Lepas tu baru dia sedar, ini mesti ni Tuhan uji aku jin aku ni. Pasal aku tak mahu isteri ni. Jadi Tuhan tunjukkan ada seorang manusia, seorang perempuan yang suka ke dia. Dan dia tengok-tengok, dia terpandang, perempuan tu terpandang dia juga. Jadi bila dia ingat itu, dia kepada aku pun, dia kata pergi depan Kaabah baca doa, minta, ya Allah, kalau iyalah kamu nak uji aku, janganlah kau buat macam ni, gini-gini. Akhirnya hilang. Itu pengalaman. Ni kawan saya, dia meninggal. Orang Perak dia kata meninggal. Dia pernah kerja dengan saya lah dulu di Jakim, di Pusat Islam dulu. Pengalaman, tak bawa isteri, dia nak pergi, rupanya Tuhan uji, ada perempuan cantik pula dia lah, duduk di masjid, tengok dia senyum. Tu ujian yang macam tu kan. Jadi kalau kita melalui ujian tu, itulah dia, yang Allah yashhadu manafi'alahum, macam-macam kebaikan kita boleh dapat di sana kan. Yalah, di sini kita jarang baca Quran, tak rajin baca Quran. Sana kita sejak baca Quran habis satu juzuk. Itu pengalaman kan. Ataupun sampai ke sana rasa malas baca Quran, baru duduk semuka, tiba-tiba nak tidur gitu. Itu macam-macam ujian. Jadi itulah. Sebab itu maka pergi ke sana kena berjamaah. Kena ikut, jangan seorang-seorang. Jangan cakap besar. Ada satu orang tua tu, lihat saya dulu, memang anak saya buat jamaah haji kan. Saya tak ada masalah sini. Saya seorang-seorang pun saya tak ada masalah, bukan jauh sangat. Kita kata jangan makcik kena berkawan. Biasalah. Tak apa, makcik tak ada masalah. Macam dah masih sini. Lepas dia cakap macam tu, esok dia tak dapat balik. Jenuh kita mencari. Rupanya dia tak jumpa jalan. Macam main. Itu pengalaman betul-betul tu. Pengalaman yang kami pernah alami. Pasal saya pun ikut bawa jemaah-jemaah ini kan. Jangan cakap besar. Kalau kita kata makan ke gini, saya tak ada masalah, saya makan apa pun, saya tak gaduh sini. Tak lama, esok hilang selera. Tak lu makan. Saya pun ada pengalaman juga, tapi saya tak nak cerita sini lah. Nanti masa akan datang lah. Sebab saya tak boleh lupa pengalaman tu.
Kalau cerita pengalaman tu saya sedih, jadi saya tak nak cerita pengalaman saya dengan arwah ayah saya. Okey, itu haji. Manfaat macam-macam. Wa yazkuru smallah, dan masa di sana kamu dapat menyebut nama Allah di atas sembelihan haiwan. Itu kurban tadi tu. Maknanya haji dan kurban ni sekaligus disyariatkan. Sebab makna datang semua daripada Nabi Ibrahim, dari syariat haji Ibrahim, kurban Ibrahim. Dan kurban Nabi Ibrahim ni yang asalnya Allah suruh kurban anak dia. Itu ada kita baca, boleh kita baca, tapi masa dah suntuk dah, kita nak berhenti ni. Cuma saya nak takat nak rujuk saja cerita bagaimana Nabi Ibrahim Allah suruh mengorbankan anak dia. Itu dalam surah As-Saffat, iaitu surah selepas Yasin tu. Saya bacakan ayatnya. Ini cerita, mula cerita Nabi Nuh, kemudian cerita Nabi Ibrahim. Ni saja. Daripada cerita Nabi Ibrahim ni panjanglah, daripada ayat 83 lagi. Wa inna min isyi'atihi la Ibrahim iz ja'a rabbahu biqalbin salim iz qala li abihi wa qaumi madza ta'budun, panjang sampai ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maksud ayat, maka tatkala sampai usianya kira-kira boleh bekerja, bergerak bekerja lah anaknya, ini Nabi Ismail, berkatalah Nabi Ibrahim, hai anakku, aku melihat dalam mimpiku yang aku menyembelihmu, atau aku akan menyembelihmu, maka apa pendapat kamu? Maka kata si anak, wahai ayah, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepada ayahanda itu, nescaya anda dapati anda masuk golongan orang yang sabar untuk menerima perintah itu, yakni untuk dikorban. Falamma aslama matallahu liljabin wa nadainahu ay ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahwal bala'ul mubin wa fadainahu bi dzibhin azim. Atau ayat seterusnya mengatakan dijalankanlah kurban tadi, makna Nabi Ismail disembelih oleh ayahnya tapi tak luka. Kerana Allah hanya nak menguji dengan ujian yang besar ni, lalu digantikan dengan seekor kibas. Maka sejak itu syariat menyembelih haiwan, kibas, kambing dan sebagainya menjadi syariat untuk dikorbankan bagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu ibadah. Cuma kemudian bolehlah dilakukan korban tadi dengan haiwan an'am seperti disebut dalam Quran tadi, selain daripada kambing, yakni lembu, unta, kebau boleh, ya, dengan dikira 7, menyamai 7 ekor kambing atau 7 ekor kibas. Dan itu dikira satu bahagian, satu unta tu ada 7 bahagian. Jadi itulah kesimpulannya. Maka siapa-siapa yang berasa ada nak kurban lagi, kami ada 2 kebahagiaan kosong iaitu untuk lembu yang ke-8. Kita tak nak dah, tapi orang masuk juga, kesian nak tolak, terpaksa jugalah nak kena cari 2 bahagian lagi. Orang ni minta masuk-masuk, satu bahagian 430, kerana seekor lembu 3,000. Jadi kalau siapa ada dalam sehari 2 ni, bolehlah telefon kami, katakan masukkan nanti dalam bank kuliah tasawuf Islam, kalau ada lah. Kalau tak ada pun tak apalah, kami boleh cari lagi. Kalau habis tak ada pun tak apa, kami boleh top up je lah, bagi cukup. Itu je lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qulubana wa jamlana. Allahumma sakki imanan kami lakan syarikan dina tema. Wa bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini sempena menjelang haji ni, kami juga macam biasalah memohon dilancarkan derma kilat untuk bukan rumah anak yatim dia. Saya hanya tak jalankan dah sijil anak yatim tu. Hari ni saya ni nak menambah sikit, kami baru ni nak pasal kerja penyelenggaraan anak yatim ni lah. Rumah anak yatim kami dijangka, yang rumah tu dijangka siap hujung tahun ni. Mulai sekarang kami sudah mendaftarkan anak yatim. Apalagi kerana kami diberi peluang untuk memilih 30 anak yatim untuk dihantar memasuki tahfiz Quran anak yatim negeri Perak yang pertama di Ipoh. Jadi kami diberi peluang untuk memilih anak yatim itu.
yang berumur 13 tahun ke atas. Dan kami juga nak mengumpulkan senarai nama anak yatim di kawasan yang berdekatan, di kawasan balai kami ini. Jadi kami hari ini komputer lama kami itu dah tak boleh pakai dah, teruk sangat. Jadi nak beli satu PC yang baru yang harga sederhana ajalah. Jadi hari ini nak memohon derma untuk kumpul, dah beli dah pun, tapi untuk bayar lah. Kami dah dahulukan duit tasawur yang lain. Kami beli satu PC untuk pentadbiran, sama nak masukkan nama-nama anak yatim tadilah. Jadi untuk pengurusan anak yatim lah, insyaAllah. Jadi hari ini bolehlah terima kilat berapa-berapa yang ada. Muslimin muslimat sekalian, Assalamualaikum.